Aku boring ke Din? Kalau hang boring, kita ada satu program sukan yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Polis. Pada hari Sabtu, jam 9 malam, saksikan kami di Arena Podium. Salam #09Educator. Saksikan kami secara live di Arena Podium setiap hari Sabtu Jam 9 malam. Jangan lupa saksikan kami di Arena Podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat petang dan selamat malam. Bersama kita pada malam ini dalam rancangan Arena Podium. #09Educator. Okey, terima kasih Din. Apa khabar Din? Baik, Ron. Ya, pada malam kembali. ni kita sentiasa bersuara. Ya. Okey, jangan lupa saksikan kami di Arena Podium setiap hari Sabtu jam 9 malam. Okey. Tapi orang terkejut malam ni. Tiba-tiba ada orang tu. Ada orang tu. Lalu ada dua orang. Ada dua orang lah. Ada iklan betul baru masuk. Yes. Ni masuk. Kita ada kelainan sikit. Terima kasih yang hadir pada malam ini, yang menonton. Tajuk kita hari ni, Benon. Okey, tajuk kita hari ni. Memanah. Sharp shooter. Takut. Tahu kita pun duduk elok daripada tepi ni. Ni bukan celah-celah orang, Benon. PT kita. Orang kata lebih kuat lebih hut. Itu mesti pakar lah kan. Okey Din, pada malam ni kita bersama dengan orang kata apa, sahabat kita, iaitu Cikgu Muhammad Subantirio bin Muhammad Suhaimi. Saya kena eja, takut tersilap kan. Takut tersilap lagi. Allah, saya nak kena minta maaf kat dia pula Din. Beliau merupakan pengerusi teknik memanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Polis. Apa khabar Ayuh? Baik. Selamat datang. Terima kasih sudi hadir ke program Arena Podium kami. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih jemput saya juga. Jadi Ayuh, macam mana dengan perkembangan dengan COVID ni, aktiviti memanah? Macam mana je? Apa yang berlaku? Baik, dia pertama sekali COVID ni memang memberi kesan lah kepada latihan-latihan memanah kita di sekitar polis ni. Sebab memanah ni kita kena faham satu benda, dia ni melibatkan senjata. Walaupun dia dalam sport tapi dia masih lagi kategori senjata. So bila COVID, kita tak boleh sediakan satu kawasan yang selamat untuk mereka training. So sepanjang PKP daripada tahun lepas bulan 3 tu sampai keluar ni baru start training balik lah. Stadium tu semua dah buka. Tapi sepanjang setahun setengah tu memang tak ada training yang spesifik lah. Budak cuma boleh training Online. Training online tak, dia boleh buat strength saja. Sebab mana dia memerlukan tenaga. So yang mereka kena keep, yang kena sentiasa kekalkan adalah kemampuan mereka untuk tarik panah tu. So untuk memanah anak panah tu untuk terbang tak mungkin lah. Sebab kata perbezaan training secara online dengan bersemuka ni, orang kata apa, jauh sekali lah. Jauh sekali. Bila orang kata memanah ni, dia memang perlukan senjata.
Ya. Dan satu lagi keselamatan lah no. Ya, betul. Jadi cikgu, sebelum tu cikgu, kita ni duk sembang pasal perkembangan ni. Kita nak tengok sejarah juga. Yang hilang tu yang pengarah duk sebut tu. Ya kan. Cikgu cerita sikit. Boleh cerita sikit Yud. Pengalaman je. Pengalaman bermulanya dengan berminat untuk menceburi dalam bidang sukan memanah. Saya ni sebenarnya saya usul saya daripada Kedah lah no. Ya. Sekolah saya daripada sekolah menengah Sungai Limau. Yan Kedah. Saya ni tak kenal Pampalah tu. Okey, pada satu hari tu ada cikgu saya, nama dia Cikgu Remy. Cikgu Remy ni dia masuk kelas tu, dia pilih tu, dia tunjuk siapa ada saiz sikit-sikit tu dia tuding ya. Hang. Petang ni turun padang. Kita ni tingkatan satu, apa satu, tak ketahuan pun cikgu kata je lah. Tekul kan. Bangkang benda apa benda. So bermulalah kita turun padang tu. Tapi kami time tu alat tu tak wujud. Ya. Alat tu tak sampai. Kami duk tarik getah selama setahun. Saya start keluar tournament ni tingkatan 2. Tingkatan 2 barulah boleh main MSS SK time tu. Tapi tingkatan 2 pun time tu kita pakai bau kayu. Pakai hak kayu murah sekali. Paling murah ya. Paling murah sekali. Time tu pokok senar pokok senar ni kira cekang sekali lah. Depa semua pakai bau besi. Kita pakai bau kayu. Tapi alhamdulillah kita tim kami ni kami target jarak paling dekat. So bila kita menang sekali untuk daerah Kuala Mudayan tu kita dapat satu pingat emas. Dalam satu pertandingan tu barulah kita boleh minta tu tanpa bagi menang satu. Menang juga satu, alhamdulillah PPD bagi 3 pingat. 3 bau baru. Bau besi untuk lawan dengan orang lain. Jadi sambung dengan daerah lain dah. Barulah start Kuala Mudayan dan tu naik. So kita dah dapat bau besi semua, so kita pergi saya wakil Kedah. Okey, lepas tu pada tahun 2000, lepas tu saya hilang Zat. Habis saya SPM tu saya pergi mengaji. Saya pergi mengaji, saya duduk Melaka, lepas tu saya berhenti Zat mana. Tu saya balik tu apa semua, saya duduk sambung degree di UM, saya sambung balik sukan mana saya. Tapi di situ saya tak main dah recurve, saya main bow compound. Tapi untuk masum memang sepanjang saya duduk universiti saya wakil masum lah. Wakil universiti untuk masum. Tapi di Sabah tu sekali saya menang masum. Saya menang masum, bukannya menang sikit-sikit. Saya menang masum. Pingat mah. Pingat mah. You mana tu? UM lah tentu. Tapi nak jadi cerita, patut yang menang masum kita boleh pergi mana? Woi universiti. Dia panggil AUG, Asian University Game. Tapi macam tu lah nak kata kan, nak jadi kena tak ada rezeki kot. Dah menang masum. Habis masum mereka kata kita tengok Sukma. Time tu Sukma lah 21. Rezeki je dah. Mereka kata Sukma time tu saya dapat nombor 4. Alhamdulillah lah kan. Tapi tolak 2 budak sekolah dengan 2 budak universiti. Tapi nak jadi cerita tak lepi juga. Ya, pun tak tahu pasal apa tak panggil nama kita. Tapi ada lah orang lepi. Tapi untuk kita tahu kata kita layak pi lah. Itu ialah isu dia. Kepuasan pada diri kita. Kepuasan yang kita nak tu. Jadi tu orang kata pengalaman juga. Pengalaman yang kita dapat. Habis UM tu kita masuk. Saya patah balik pi Sungai Limau sebagai jurulatih. Tak posting ni tu. Tak posting. Habis belajar PPD telefon, mai tolong ganti Cikgu Remy pencen. Cikgu kita pencen. Yang ada habis belum ngaji bulan 12, bulan 1 terus masuk GSTT time tu. Guru sana. Tak terlatih. Tak terlatih. Tapi time tu tak ada gaji degree lah, dapat gaji diploma lah. Terus sambung jadi coaching di Sungai Limau, sekolah lama kita. Dah lah buat budak seorang. Dia pun hampir nak pergi kebangsaan juga lah. Lepas tu dia jadi target panik macam mana tahu. Lepas tu dia tak boleh pergi lah. Target panik ni dia payah sangat tau. Dia punya nak baik pulih dia punya mood untuk malah tu payah. Dia macam susah sikit tau. Payah. Walaupun kita tengok dari aspek pergerakan dia tu kurang. Tetapi aspek lain dia tu boleh cerita dah. Bila kita tengok seorang pemenang. Okay. Tak sama macam orang bermain bola, nak kena berlari apa semua. Betul. Tapi dia punya aim dia tu dia perlu macam mana orang yang bermain bola. Adakah sama macam tu? Dia punya target tu dari segi konsentrasi lebih kurang sama lah. Dia walaupun sukan tu dia
kita nampak dia macam tak bergerak. Ya. Ramai orang kata, hampa mana duduk setempat tak berjalan pergi mana pun. Betul. Tapi masalah dia yang lepas tak kira tu, kita panah 70 meter. Lepas panah nak kena pergi kutip. Pergi ambil panah pergi ambil pula. Patah balik. Memanglah dari segi pergerakan ketika sukan tu. Tapi kita tarik panah 3 jari. Tarik tali halui. Ya. Tapi dia punya berat tu lebih kurang 20 kilo. 2 gundi berat. Tapi tak semua orang boleh tarik. Tapi kita nak maintain, nak boleh tarik bow tu sebanyak, kalau pertandingan 36 batang nak panah lah. Tapi ketika latihan tersebut tu boleh jadi beratus-ratus batang nak panah. Tapi yang letih dia tu ketika mana, yang dia punya problem sekali adalah ketika pertandingan kalah mati. Dia bukan pada qualifying. Qualifying ni kita nak ambil skor. Tapi bila kalah mati ni dia punya debaran ni lain macam sikit. Betul. Dia punya ketak, lutut, jantung, kalau budak yang tak biasa tu boleh tengok pucat. Muka pucat, darah tak jalan, bibir pun nak jadi putih. Kadang-kadang kita tengok mereka duduk tengah padang mana, lutut duk ketak. Lutut duk ketak, tapi dia boleh mana? Tapi dia boleh lah kan. Tapi dia sebut pasal tarik bow tu tadi kan. Pernah sekali kita tarik. Okay, kita tengok budak ada di Port Diesel tu, dia training mana. Orang kata budak sekolah rendah tu, kalau menengah tingkatan 1 lah, kita minta pinjam. Kita nak cuba tarik. Boleh tarik tapi tangan macam tu. Bila kita tengok dia tarik, dia tangan tak macam kita. Yang tu yang kita kata, orang kata apa, yang tu koyak yang memberi impact pada tuan. Itu dia betul. Dan juga kepada penonton-penonton yang menonton pada malam ini, jangan anggap kita sukan memanah ni betul saja ni dia. Orang berpengalaman dah bercontoh. Kena pergi 70 meter putar balik, 70 meter putar balik. Kerana sampai Pak Nom tarik pun ketak tangan tak buat kita. Tadi tunggu berdasarkan pengalaman. Okey baik. Terima kasih lagi kepada semua penonton, kepada pelajar, kepada parent, kepada jurulatih, pengurus, DK Pembangunan yang sudi lagi orang kata apa bersama kami kan pada malam ni. Di arena podium, iaitu bersama dengan Cik Muhammad Subantirio bin Muhammad Suami. Tapi ada nama ni, nama samaran. Coach Suban selalu. Ada. Coach Suban tahu dah. Tahu dah. Paling tahu. Cikgu tu cikgu mana kan? Kenangan paling manis cikgu. Kenangan paling manis waktu player dulu ni. Kenangan paling manis. Saya cerita hak sedih dulu. Saya cerita sedih juga. Hak manis lagi saya sambung. Silakan. Sebab pengalaman ni, kita dalam sukan ni paling seronok adalah ketika kita menang. Ya, betul. Tapi dalam sukan manah ni ada satu masalah, itu kita main dengan skor. Kita panah, bukan potong skor. Dia pergi kutip skor sama dengan orang lain. Contoh dia, cikgu shoot kata 36 batang nak panah, cikgu shoot 300. Cikgu dapat nombor 1. Dia shoot 299, dapat nombor 2. Dia shoot yang ketiga, orang kata saya shoot. Saya shoot 298. Saya dapat nombor 3 lah. Yang keempat tu 298 juga. Tapi kita lawan panah ke, panah lagi sebatang ke, kita kira X ke, siapa lebih ke apa. Kata dia, kali pertama nak dapat pingat tu. Royak belakang target. Dia kalau 1 point tu. Ingat sampai keluar. Tingkatan 3, mula-mula sekali nak dapat pingat. Tapi bukan dapat time tu, pingat dia pergi sampai 1, 2, 3, 4. Dia dapat nombor 5. Dia tak cukup 1 skor lah. Royak belakang target. Zaman kita dulu duduk belakang target, seolah sedih. Tapi paling manis sekali bila saya main masuk lah. Pengalaman saya main masuk bila saya dapat 5 pingat mah. Berderek tu, satu kepuasan lah pada saya tu. Dalam orang panggil apa? Dalam kita punya career mana tu. Kalau dah tahun lah untuk kita time tu 21 lah kan. Kita pun nak tamat mengaji. Habis kita dapat 5 pingat mah dan kita pun seronok tapi kata nak keluar tu tapi ni dah buang lah. Tapi kepuasan kita dapat pingat mah, pegang pingat tu. Alhamdulillah dah akhirnya berjaya juga aku merangkul semua pingat kata. Untuk kali pertama kan. Kadang-kadang tu dapat mah pihak campur gangsa ke apa ke. Ni tibai straight. Tu satu kepuasan paling manis lah kita.
Video kan. Okey. Pengalaman tu orang kata pun tak boleh dilupakan. Tak boleh Memang dilupakan, mana. Dan juga untuk maklumat semua penonton-penonton untuk anda, kalau tim polis ni sebenarnya Pak Non, dia dengan Coach Subhan, kalau kita orang luar kita tahu lah kita orang luar kan. Betul. Setiap tahun Sukma, MSSM, pasukan memanah ni mesti akan sumbang pingat untuk negeri kita. Tahniah Coach. Memang macam mana cara nak latih balik budak-budak ni nak sampai ke kejayaan depa tu? Konsep dulu pakai lagi ke ataupun dah ada perubahan? Dia yang duk berubah alatan yang makin canggih, makin canggih. Sebab teknik manah ni dia tak berubah. Dari aspek latihan pun kita adalah ubah. Ikut perkembangan juga kan, sebab peralatan yang berubah, kita pun ada teknik-teknik sikit-sikit kita ubah sikit-sikit untuk menyesuaikan dengan peralatan. Tapi 95% tu masih sama macam dululah. Sebab dia sama pegang panah, tarik, lepas. Dia macam mesin photostat sebenarnya. Dalam manah ni macam mesin photostat. Asalkan kita boleh buat benda yang sama berulang-ulang kali tanpa apa-apa perubahan, insya-Allah dapat result yang samalah. Sebab target kita nak panah tempat anak panah tu pergi tempat yang sama. Ya, betul. Tapi sebenarnya kuning lah. Di kuning je lah. Janganlah sama di hijau atau rumput. Tu dia kan. Dan juga kita ada juga tetamu yang kedua. Lepas ni kan. Lepas ni kita ada player juga tu pun. Player bekas atlet kebangsaan. Dia depa dua ni bukan calang-calang lah. Kalau orang kata perkara lah yang terkini. Jadi satu lagi. Coach nak tanya. Harga alatan memanah. Nak tahu juga nak tahu sikit alatan tu. Harga alatan. Kalau kita tengok tim elit tim elit kita di negeri Perlis yang mana yang disediakan oleh Majlis Sukan Negeri, satu set bow tu mencecah bukan puluhan, 10 ke 13,000. 10 ke 13,000. Itu yang paling latest punya equipment lah. 10 ke 13,000. Tapi itu harga yang kita dengar lah. Sebab bukan kita yang pergi bayar duit. Tapi yang dia kata tu harga dan itu. Tapi setakat yang saya pernah beli bow persendirian, kalau bow bukan elit lah, bukan elit, yang intermediate sedang-sedang tu 4,000 ke atas. Nak kata yang baru nak menceburi dalam bidang memanah yang tu beginner, kita boleh pakai bow kayu tu berapa ratus ya panah tu. Bow dia panggil bow kayu untuk beginner tu lebih kurang 400, 500 saja. Anak panah pun dia pakai aluminium saja, sebatang RM10, RM15. Kita buat at least belajar basic bagi boleh panah lu. Orang kata kalau nak kayu gerak beli boleh kayu, bagi roti kayu lu. Kayu roda 3 lu. Roda 3 lu dah cekap sikit baru kita beli memang terbaik ke apa. Okey. Sebelum tu boleh cerita sikit orang kata apa macam promosi lah kepada yang mana mendengar tu ada parent kot orang kata apa berminat untuk nak orang kata apa nak hantar anak depa untuk menceburi dalam bidang memanah ni. Baik, memanah. Okey, memanah ni kita punya pusat sebenarnya ada di stadium lah Kita ada di stadium. Di sekolah-sekolah pun ada, di sekolah-sekolah rendah terpilih. Macam di sekolah rendah Bawang Mali, di Sungai Brambang. Lepas tu tak salah saya di IPGM pun ada. Okey, dia ada beberapa sekolah lah, tapi apa-apa pun tanya balik di unit sukan ke di mana sekolah-sekolah yang ada. Macam saya ada di sekolah menengah CLW. So untuk budak-budak sekolah menengah yang berminat ataupun nak bertanya tentang memanah, boleh datang ke sekolah CLW ataupun kontak saya lah di nombor telefon ke macam mana ke. Nak bagi nombor telefon ke? Boleh. Kalau nak tanya tu boleh. WhatsApp saya 01975299100. Saya ulang lagi sekali 01975299100. Tapi kalau nak tengok ataupun nak belajar yang basic-basic setiap petang, taklah setiap petang sebab lah ni ada masalah COVID apa semua dengan preparation untuk budak-budak semua dengan kekurangan tenaga jurulatih. Okey. Tapi depa boleh pergi stadium untuk berbincang bila boleh training. Di stadium. Kalau masuk pintu stadium tu 14 kiri. Dekat padang bola sana. Itu dia. Jadi ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak-anak anda, mungkin anak-anak dah berminat lama dah, dia tanya kat mak dengan ayah tak tahu kat mana. Boleh dah. Coach dah bagi tahu dah. Nombor telefon pun dah habaq, tempat pun dah habaq dia. Jadi coach, terima kasih banyak coach. Terima kasih banyak kerana sudi ada kata apa kunci sedikit
sebanyak tentang perkembangan sukan memanah di negeri kita ni. Ya. Kalau tak ada orang kuat ni pasal kita tak tahulah sukan memanah ni kan. Tapi apapun kami di Arena Podium ingin mengucapkan terima kasih kerana support. Okey, sebab orang kata apa, tujuan Arena Podium ni sebenarnya nak kembalikan semangat pelajar-pelajar tu kan, dengan keadaan pandemik ni. Mereka pun tak boleh nak sukan kan. So jadi kita buat tujuannya itu. Jadi coach, harapan untuk sukan memanah kita sentiasa maju. Harapan saya ni yang mana-mana saja yang berminat ataupun pernah teringin terdetik sikit kat hati tu kata ish nak belajar memanah, mai cari kami. Kalau fizikal dia sesuai, dia punya dari segi memang kita akan tengok fizikal lah memanah ni sebab kita memerlukan tenaga. Kalau sesuai saja garanti kita train lah, tak ada masalah. Boleh tak boleh belakang kata. Mai dulu nanti kita fikir lain. Itu dia. Mai dulu. Mai dulu. Okey, baik. Kita rehat dulu, kita akan kembali selepas ni bersama dengan satu lagi jemputan kita. Iaitu Aiman Hafizuddin bin Kamar Zaman, bekas atlet negara kita. Okey, kita rehat dulu. #09 Educator. Kita rehat dulu seketika. Itu dia. Terima kasih juga kepada sponsor kita, Kopi Gantung Cotis dan juga Arten Energy Drink. Terima kasih yang sentiasa menaja orang apa setiap minggu. Okey, terima kasih dan terima kasih. Okey, Din. Ini dia. Bekas atlet negara kita kan. Cik Aiman Hafizuddin bin Kamar Zaman, bekas atlet negara. Man, sihat man. Kita panggil Coach Man tau. Ya, baik, terima kasih. Coach Man ni juga merupakan coach Sukma Negeri Perlis. Ya, untuk pengetahuan semua. Din. Ya, apa khabar coach? Sihat, alhamdulillah. Jadi perkembangan tentang COVID dulu, kita tengok ada COVID ni. Okey. Macam mana dengan atlet kita sekarang? Dekat COVID ni semenjak tahun 2020 kan. Ya. 2020 sampai sekarang ni kita terkesan lah sebab dulu kita atlet sentiasa training kan. Ya. Tapi bila dah COVID ni dia akan jadi slow. Jadi atlet pun tak boleh nak training, macam contoh di sekolah-sekolahan, pelapis-pelapis tak boleh nak training. Jadi kita nak dapatkan pelapis yang berkualiti tu kurang. Jadi kat situ dengan sukmanya lagi kan, kita buat latihan online lah. Macam contoh kita buat strength, lepas tu flexibility. Kalau macam kata untuk sukma sendiri kan, atlet saya bagi bawa balik bor tapi tak boleh tembak lah. Sebab untuk keselamatan apa semua kan. Jadi kita balik, kita pasang bor dan kita akan tarik kosong lah. Kita rotate benda tu lah. Maksud jogging apa semua kan. Tarik kosong tu lah. Tarik kosong dengan kondisi yang itu kan. Aku tarik kosong lah. Aku tak tahu pun nak panah lagi. Tak boleh lah. Betul. Budak tu tarik. Okey, tarik. Boleh makan dah ni.
Tarik ketat. Oh, kata adik ambil balik dah Dia macam tu lah kalau kata contoh kan. Semua orang boleh tarik. Tapi kalau kata nak untuk dia punya konsisten untuk strength dengan flexibility tu, dia kena masuk basic dulu lah. Baru kita dapat kita punya condition body tu kan. Masa memory tu lah baru kita boleh rasa dapat tarik macam mana kan. Itu dia masa memory. Okey coach, bila orang kata dah balik masa orang kata dah balik dengan negara kita ni dah masa 4. Adakah dah coach terlibat dengan pertandingan? Setakat ni lah ni kita dah boleh fasa 4 apa semua kan. Kita dah plan dah untuk tahun ni dalam masa terdekat kan. Dalam masa terdekat ni kita untuk game ni kita pergi Selang Open lah dekat UPM. Itu dalam masa bulan 12 lah untuk masa terdekat. Jadi itu hitam. Siapa tu ikhlas kat belakang lah jangan duk tak rasa tu ikhlas kat belakang. Jadi itulah plan yang terdekat kita boleh suggest kan. Untuk masa ke depan lagi mungkin ada 2-3 game lagi untuk sebelum semua kan. Itu dia benar. Itu dia. Jadi depan sikit sebanyak perkembangan. Tapi kita hari ni kita bawa ni cuma saya nak tanya satu dulu sebelum kita nak pergi pengalaman coach. Dalam acara sukan memanah ada berapa kategori? Ada berapa kategori? Lepas tu boleh cerita tak? Sebab kadang-kadang you bawa dengan parent-parent yang berminat sama ni tak tahu. Jadi kita nak sampaikan. Boleh cerita dah satu kita nak tanya negara yang paling kuat dalam cara memanah ni. Okey, baik. Tak ada masalah. Okey. Saya akan cerita pengalaman saya dululah masa mula masuk manah apa semua kan. Saya mula masuk manah ni dalam tahun 2001, time tu tingkatan 1. Saya bukan kata nak masuk ni tak ada minat langsung. Sebab sekolah rendah dulu saya main bola. Jadi masuk sekolah menengah. Jadi tak ada apa main sukan kan. Member ajak, jomlah main manah. Kata tak apalah, pergilah dulu. Dah lah dia main manah. Okay, tak apa, tengok macam minat. Saya try. Rasa benda tu syok. Sebab kita boleh tarik apa semua kan. Rasa syok. Jadi kita join dalam setahun. Kita dah boleh ada bow, basic bow kan. Kita boleh tarik bow. Kita rasa sonok kan. Jadi kita continue. Jadi dalam masa setahun ke 2 tahun tu dalam Sukma punya kan. Saya terpilih dalam first Sukma. Sukma Negeri Sembilan 2014 saya tak rasa. 2014. Semenjak tu 2014 Negeri Sembilan 2016 dengan 2018 itulah semua dia. 3 kali main 3 kali. Sebab yang jarang orang dapat 3 main 3 kali. Yang Sukma 2018 tu sepatutnya saya tak main pun. Tapi sebab saya sambung belajar kan. Ya, betul. Saya sambung belajar, lepas tu balik main habis belajar. Jadi kata, saya pengurus tanya, Man, nak main mana ya? Saya kata saya tak mau, saya nak kerja. Tapi tak apa, lepas pujuk. Tapi mungkin tergerak hati kot. Saya beritahu kat family, ni lah semua. Kata, lah semua. Okey, tak apa Pi. Saya kata, tengok kat TV. Saya bukti dapat pingat. Pi sana dapat 2 perak. Jadi alhamdulillah. Itu yang itu yang kata alah benda tu punya benda boleh buat lah. Kita etik ni kita benda kita kemahuan kita nak. Kita nak kita akan dapat. Betul. Itu dia. Selagi kita berusaha kita akan dapat. Itu dia orang kata buat. Pengalaman dia. Tu baru sampai Sukma tak masuk pikot tu. Ya, kalau kata macam untuk kebangsaan ni, selepas pada Sukma tu kan, baru dipanggil keluar nama kan, untuk di pelapis kebangsaan dulu. Saya pergi pelapis kebangsaan dulu. Dalam setahun saya duduk 2008 kalau tak salah. 2008 saya dalam kebangsaan saya tak lama, saya sekejap dalam pelapis kebangsaan setahun dan masuk untuk backup elite dalam masa 2 tahun 2009 dan 2010 lah. Sebab pengalaman saya tak banyak dalam national team.
Sebab pelapis-pelapis dengan program elite lagi, mereka dah advance daripada kita. Jadi kita tak banyak pengalaman. Jadi untuk yang setiap tahun, kalau macam contoh kan, macam contoh setiap tahun dia akan pergi ke luar negara untuk training kan, dalam masa sebulan dan setahun tu. Kita ikut lah pergi sana. Sebab saya dapat pengalaman di sana kan, untuk saya fikir backup balik untuk banding dengan kita punya di sini kan. Sebab kita tengok sana atlet mereka akan jaga, sentiasa jaga. Sebab di sana universiti kan, universiti sini dengan sana, mungkin sana dia ada sport universiti. Dia akan jaga setiap sukan tu, dia akan ada dia punya program dia. Sebab untuk ke national team. Betul. Tu dia Ulan. Tapi Coach Man pun kata sikit tak banyak. Tapi kalau program yang luar negara dia pergi juga. Pengalaman nak tanya lah, ke mana tu? Okay, kalau yang biasa saya pergi di Korea lah. Sebab yang nombor 1 dalam manah ni pun dia Korea. Sebab kita nak beat di Korea pun kita boleh di belakang lewat. Sebab kita sebenarnya boleh kita nak sama level apa, tapi pembangunan di negeri-negeri ni, laksanakan di negeri-negeri ni, kita kena ikut dalam program lah. Itu dia benar. Tu. Kira boleh Korea lah, kita dah tahu dah. Kita dah tahu Korea. Jadi coach, kenangan paling mana? Kenangan paling mana tak boleh lupa. Yang sebab kita pingat Perak tu, tapi pingat Perak. Okey, kalau di masa atlet dulu, yang paling manis lah 2 perak lah. 2 perak tu. 2 perak tu kalau tak salah saya distance satu 70 meter dengan individu kalah mati satu. Sebab saya memang favorite saya yang tu. Saya target. Okey, kita akan berehat seketika. Sebelum tu dah coach, kita akan berehat sekejap, seketika, nanti kita akan sambung semula. Okey, nanti kita akan bilang arena podium. #09educator. Kita Okey. Itu dia. Kita kembali sikit. Okey, kita meminta maaf lah. Ada masalah orang kata apa? Gangguan teknikal sikit. Terima kasih kepada sponsor kita, Cotis, Kopi Gantung, Viral Perlis. Dan juga Atem minuman nasi kita. Energy drink, terima kasih. Okey, kita kembali lagi. Dan juga terima kasih yang setia menonton kita pada malam ini juga. Ya, dan juga kepada penonton, seperti mana setiap minggu sebelum ni, kita akan sediakan orang kata apa? Soalan. Okey, dan juga mengenai hadiah-hadiah yang akan kita bagi nanti ni. Jangan lupa menjawab soalan-soalan. Kiranya anda dapat menjawab soalan tersebut, akan terima hadiah pada penghujung program kita di hujung bulan 12 nanti. Betul.
Tu dia. Okey, Jadi kita kembali semula. Ngomong dengan Coach Man. Jadi Nak dia refresh sembang, balik. kita sembang tadi Kita tentang sembang kenalan manis player. untuk atlet kan. Sekarang dah menjadi jurulatih Sukma Poly. Okey, Orang baik. dah dapat menjadi orang apa? Balik Daripada untuk seorang berbakti. player, dia patah balik seorang jurulatih untuk melahirkan orang apa? Macam Tu dia bawah. Okey. lah. Okey. Semenjak saya habis pada national team Ya. 2010 kan. 2010 saya tak balik Perlis lagi. Saya sebab terikat dengan ATM. Jadi okey. tentera daratan. Jadi saya lepas habis dengan national team, saya masuk sambung dengan tentera darat dalam 2011, 2012 2012 tu saya tak sambung. Jadi saya minta saya balik Perlis. Saya balik Perlis. Start 2013 saya jadi jurulatih separuh masa daripada MSN. Daripada situ sampai sekarang lah. Sampai sekarang saya 2013 sampai 2021, jurulatih. 8 tahun dah. Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun dah tu. kalau kata diikutkan tak lama pun sebenarnya. Tapi mungkin ada coach lain kan, ada yang lagi pengalaman daripada saya kan. Jadi saya untuk mana ni saya harap kalau kata ada yang benda-benda yang kita boleh share dengan jurulatih-jurulatih di negeri-negeri sini kan. Ya. Kita akan share lah. Mana sebab kadang-kadang cikgu-cikgu yang mengajar mana sini kan. Tapi dia orang kata apa? Kita boleh cari pengalaman daripada cikgu-cikgu. Kita pun boleh cari pengalaman daripada mereka. Dia gelok tak sebab sebab dia macam ambil pengalaman. Dia tali Setiap balik. bunyi tu, apa jurulatih tu. Hari ni partner berubah tuan-tuan sebab hari partner dia menulis. Dia menulis banyak. Tapi Tak okey. takut aku tertinggal. Aku tertinggal soalan. Yang benar tanya sebab apa banyak soalan nak tanya. Ya, sebab dia- orang nak bukan yang mudah dia nak dapat ni pada malam ni. Ya, betul. Daripada seorang atlet, dia patah balik seorang yang jurulatih. Okey? Dan juga sukan memanah ni adalah sukan yang sentiasa menyumbangkan pingat di Ya. negeri Perlis. Tak pernah miss. Orang kata mesti akan ada pingat. Betul? Tanya ya. Kalau ya. Kalau kata untuk tahun 2017 Ya. untuk tahun 2017 kita ada menang medal di Keramat kan. Di Keramat 6 pingat emas. Jadi 2017 kita ada 2 pingat emas dengan MSSM. Harap kita Pada gelok kita rehat seketika tuan-tuan. Kita rehat seketika tuan-tuan. Tadi kita sambung balik. Dan sebab biasalah lama tak biasa buat show. Okay, kita rehat seketika bersama kami ada dalam podium. #ZeroDieEducators.
Okey, kita kembali balik semula. Dia okey. tak ni bukan apa bergeluk tu sebab tang belakang tabir kami ni ada benda yang tergeluk. Jadi ada benda yang tergeluk tu kami tergeluk. Jadi kita ikhlas lah. Terima kasih yang menunggu lagi, yang setia masih bersama kami dalam Arena Podium. Kita dalam sukan memanah sharp shooter. Jadi kita sambung balik coach. Yang tak yang tergeluk tadi tu terpotong. Okey dah. Kenangan manis tadi. Okey, kenangan manis sebab daripada 2008 dulu saya dapat 2 medal Ya. sampai 2018 hampir 10 tahun lah. 10 tahun tak ada medal, jadi kita dapat 1 medal di situ lah. Itu dia. Di situ kalau kata jual-jual pun dapat 1 medal dah 10 tahun ni, melompat lah, semua melompat. Itulah orang kata apa Rezeki lah. Yang kita tuai kan. Puas lah kan. Kita tuai kepada anak murid kita, Ya. betul anak murid kita berjaya. Kita dah rasa puas tu yang paling penting. Dan juga daripada yang terkini, macam mana atlet-atlet kita dalam program sekarang ni dah disebabkan COVID apa semua kan. Sebab pelapis-pelapis pun yang nak mai pun jadi macam start pasal 1, start pasal 2, jadi tak boleh semua kan. Jadi dah lepas buka pasal 4 ni kita akan tarik mana atlet-atlet yang di mana sekolah-sekolah, kita dah buat program di stadium. Jadi kita bangunkan dekat situ lah. Center di situ. Ya. Okey, dari aspek orang kata apa kejohanan lah, orang kata apa kejohanan yang terdekat yang akan disertai ni. Kejohanan terdekat ni kita rangka tu bulan 12 lah. Bulan 12 nak main ni. Selangor Open. Selangor Open. So kita ada yang atlet yang tak dapat pi, tapi kita bawa yang orang kata betul-betul training dengan perform kan. Kita bawa yang tu dulu. Sebab untuk kita nak tengok kita depa punya lama dah depa 2 tahun tak training. Dengan training yang konsisten tu kita cuba untuk game kali ni. Okey coach. Orang dapat dah bila nak sertai tournament tu mungkin orang dapat dalam acara sukan memanah ni dia ada kategori. Boleh tak orang kata apa share sikit dengan penonton, parent ke apa kan, nak tahu setiap kategori yang coach yang jadi jurulatih yang okey, kalau manah dia kalau biasanya dia ada 2 kategori, compound dan recurve lah. Compound dia lebih spesifik dia punya mechanical sebab dia akan ada roda, dia kena mechanical punya release. Dia dengan side dia dengan ada kantor side kan. Jadi itu dia lebih spesifik pada mechanical lah. Kalau macam saya punya kategori dia lebih pada manual lah. Maksudnya dia recurve ni yang biasa orang duk main kan. Jadi kalau kata nak pasang bore tu dia boleh satu-satu dengan handle, dengan limb, dengan string, stabilizer. Kalau macam compound dia satu set terus. Dia tak gaduh dah. Dia bawa keluar daripada bag tu, pegang ambil, pasang set, tembak je. Jadi kalau yang coach Syabat tadi tu dia main by part by part lah. Part by part. Jadi dia pecah-pecah dalam 5-6 barang tu lah. Kita akan sambung-sambung. Lepas tu mana kata setiap kali latihan tu kita nak kena setting lain lah ke macam mana? Kalau macam untuk pembelian tu tetap dah dia akan main part by part. Tapi bila kita pasang untuk setiap atlet kan, kalau macam contoh benda tu kita cuma cabut limb saja. Maksudnya atas dan bawah tu dia boleh cabut tu. Itu saja. Pasang balik pun macam tu juga. Tapi kalau kata untuk peralatan, dia setiap atlet tu dia berbeza-beza. Betul. Jadi macam kata kepanjangan tangan atlet tak sama semua orang. Jadi kita dah potong arrow untuk atlet tu saja yang boleh pakai. Sebab panjang mungkin ada 29 inci, 27 inci, 28 inci. Kalau kita pakai yang tangan kita, dia tak kena. Dia ada size-size dia untuk setiap individu. Senang saya cakap lah, alatan memanah tu kalau kata hak coach, memang hak coach lah. Mana kata kawan dia pun tak boleh pinjam. Tak boleh pinjam. Kalau untuk nak pergi game ke apa semua kan, dia khas untuk dia. Katalah saya rosok,
saya dengan ikhlas hati kata tak apalah ambil saya. Mana kata pun takkan dapat. Tak dapat. target yang Betul. Dia arrow nak masuk untuk ke target tu dia susah sikit lah. Sebab lim pun dia ada 3 saiz. 66, 68 dengan 70. Biasanya dalam 70 dengan 68 tu biasanya lelaki yang pakai. Kalau kata yang 2 saiz lagi 68 dengan 66 perempuan lah. Sebab ada tangan kalau perempuan dia selalu tak panjangan. Jadi dia ikut spek-spek dia lah. Itu dia Benar. benar. Dia Din. Orang dapat kira orang dapat malam ni ada sikit ilmu ni. Ada sikit ilmu. Ya. Mana ni spesifik dia kita kena Dia betul-betul spesifik untuk belajar. daripada alatan lah. Ya. Kalau macam saya sendiri tali pun Ya. tali saya yang buat sendiri. Jadi kita beli yang gulung yang besar tu, kita lilit sendiri untuk satu tali. Oh, kita sendiri yang sebab kita sendiri yang nak asal. Ya. Benda tu. Jadi coach yang kita tahu bulan 6, 7, 8 ni mungkin ada sukma. Ya. Penyediaan coach dalam masa terdekat ni lepas habis Selangor nanti, Selangor Open. Macam mana pula preparation untuk tahun 2022 yang kita akan lalui nanti ni? Okey, baik. Kalau macam untuk tahun 2022 nanti, kita ada lah plan-plan kita untuk game bulan 2 dengan bulan 6 mungkin ada setengah-setengah game lah kita boleh pergi kan. Kalau macam untuk pro semua tu selalunya mungkin kita tak pi, mungkin kita pi sebab kita nak tengok dia punya tahap atlet tu. Kadang-kadang dia sampai awal dia akan jadi terkejut. Jadi dia kita mungkin pi sebelum tu. Jadi sebab kita nak jaga timing budak. Jaga timing budak tu. Kita akan buat simulasi lah. Kebanyakan Simulasi. untuk simulasi lah kalau mana. Ya, betul. Jadi harapan coach kepada atlet-atlet dan juga harapan coach sebagai coach memanah sukma polis kepada penonton-penonton pada malam ni. Okey. Harapan untuk dalam sukan manah ni lah. Atlet dengan ibu bapa dia kena orang kata ada satu tanggungjawab lah. Kadang-kadang kalau atlet dia minat dengan sukan tetapi ibu bapa tak menyokong kan. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Ya sebenarnya atlet dengan ibu bapa ni kena ada satu sokongan yang kuat kan, baru mereka yang boleh berjaya. Ya, so maksudnya kita menggunakan ekosistem kan. Ya. Parent kena support, anak murid Ya. kena minat, insya-Allah coach akan buat. Coach lagi Sebab- akan berminat. Memang lagi semangat nak lagi buat semangat. sebab ada support. Benda yang penting adalah sokongan. Bila Sokongan. kita tiga pun orang kata apa seorang jual tiga kan. Bila ada sokongan tu daripada pemain tu sendiri, parent tu sendiri, Ya. maka orang kata apa kita akan dapat Benda tu akan smooth. Dia akan jalan-jalan lancar. Itu dia Din. Ya. Kita pun di penghujung rancangan dah. Ya, sebelum tu. Okey coach. Okay. Ya. Harapan orang kata apa? Harapan dah tadi ni. Harapan dah. Harapan dah Oh, tadi. ya. Harapan pula sekali lagi. Jenuh. Jadi Okey. pesanan. Pesanan. Mungkin ada Ya. nak tarik minat atlet-atlet kan. Macam tadi kita dengar Coach Suban bagi tahu untuk bawah pembangunan. Ya. Mana tahu untuk negeri pula. Atlet-atlet yang dengar ni mungkin dah ada pengalaman Ya. nak mencuburi dalam program pembangunan bawah coach ni Din. Okey, kalau macam di mana yang atlet-atlet ataupun pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolahan, sebab kita sekarang ni dah masa pandemik kita cuba buka satu orang kata tarik minat untuk jadi pelapis kan, pelapis sukan pelapis untuk manah ni boleh datang ke stadium ataupun berhubung dengan persatuan negeri untuk kita cari bakat-bakat baru lah untuk pelapis-pelapis untuk untuk semua punya program lah Ya. di bawah jurulatih pelapis yang ada dia ada. Itu dia. Benar. Itu dia. Mai ke stadium. Okey, mai ke stadium, mai jangan tak mai. Jangan tak mai. Okey, kita pun dah di penghujung rancangan. Apapun kita mengharapkan orang dapat ucapan terima kasih kepada coach InsyaAllah. dan juga pengurusi teknik kita tadi orang dapat Semoga sukan memanah Ya. terus maju untuk menaikkan nama negeri Perlis. orang dapat sedikit sebanyak berkongsi orang dapat pengalaman, okey. Orang dapat promosi program pembangunan, okey, untuk menarik, okey, kepada penonton jangan lupa untuk orang dapat link. Link soalan yang kita Link akan soalan. pamerkan, okey, jawab dan memenangi orang dapat
hadiah daripada kami di Arena Podium. So kita bertemu lagi. Terima kasih banyak kepada semua penonton. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan pada hari waktu jam yang sama pada setiap hari Sabtu jam 9 malam. Terima kasih semua. Terima kasih coach. Baik, Terima kasih. Alright. So terima kasih semua. Kita berjumpa lagi dalam Arena Podium. #09Educator. Assalamualaikum dan selamat malam. Aku boring ke Din? Kalau hang boring, kita ada satu program sukan yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Polis. Pada hari Sabtu, jam 9 malam, saksikan kami di Arena Podium. Salam #09Educator. Saksikan kami secara live di Arena Podium setiap hari Sabtu Jam 9 malam. Jangan lupa saksikan kami di Arena Podium